Operasi mencari dan menyelamat SAR helikopter hilang di Perak ditangguh esok. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya Nur Alis, Aidil Akhbar. Saudara, kita mulakan berita tengah malam dengan susulan insiden helikopter hilang di Bidor, Perak. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata operasi mencari dan menyelamat SAR ditangguhkan esok berikutan keadaan cuaca tidak menentu. Datuk Muhammad Yusri memaklumkan SAR di kawasan sepadan Hilir, Perak akan digerakkan semula pukul 8 pagi esok. Menurutnya, bilik gerakan juga telah dibuka di Balai Polis Bidor bagi kelancaran operasi. Kita sekarang ni kita hanya tumpukan kepada koordinat yang diberikan, itu di kawasan hutan Simpang Jikos dan juga di kawasan yang diberi maklumat oleh orang ramai tadi di Kampung Kenanga. Itu saja. Dan besok baru kita boleh cek balik untuk kita narrow down kawasan pencarian kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika sidang media di Balai Polis Bidor. Pesawat berkenaan sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada pukul 12.37 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul 11.37 pagi. Pada 5.40 petang hari sama, Pusat Kawalan Daerah DCC menerima panggilan dari orang awam memaklumkan ada terdengar bunyi kuat helikopter terbang rendah di kawasan belakang rumah di Kampung Kenangan, Jalan Bidor. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan awam CAAM mengesahkan tiada panggilan kecemasan dibuat juruterbang terlibat. Cubaan untuk menghubungi juruterbang berkenaan pula gagal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Chester Vu, semakan daripada bacaan radar merekodkan helikopter mengalami kehilangan ketinggian mendadak, iaitu kurang 1 minit. Cubaan Pegawai Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC untuk menghubungi juruterbang itu juga tidak berjaya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam satu sidang media pula memaklumkan helikopter terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC sebelum dilaporkan hilang oleh pihak berkuasa penerbangan awam CAAM. Kuala Lumpur Aeronautical Rescue Coordination Centre KLARCC di KLATCC telah segera diaktifkan untuk menentukan lokasi helikopter itu. CAAM dengan kerjasama PDRM Bidor telah mengaktifkan SAR atau Search and Rescue Operation untuk mencari lokasi sebenar helikopter tersebut berdasarkan kepada prosedur yang telah ditetapkan. Satu kenyataan penuh akan dikeluarkan kelak oleh CRM dan tak apa. Saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi bayangan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 akan berlangsung sebelum berakhir tahun ini. Bagaimanapun, katanya perbincangan bersama top 5 atau ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO masih belum diadakan bagi menentukan tarikh pembubaran Parlimen. Kita belum bincanglah di peringkat top 5 UMNO, kita belum bincang dari segi tarikh, dan selepas top 5 bincang, kita akan bincang saya akan bincang dengan MCA dan MIC serta komponen yang lain. Lepas itu barulah perlu juga dibawa ke kabinet, sebab di dalam perlembagaan mesti mendapat kelulusan kabinet sebelum saya menghadap Yang Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi prosedur itu perlu dipatuhi.
Cuma tak tahu bila. Tapi kalau ikutkan Tok Mak Hassan, cepatlah gayanya. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penyampaian peruntukan kepada masyarakat Cina dan India di Kompleks UMNO bahagian Bera di Padang Luas Bera, Pahang. Semua parti komponen diharap mula melakukan gerak kerja berikutan pembubaran Parlimen dan pilihan raya akan berlangsung pada bila-bila masa. Dalam perkembangan berkaitan, Kabinet secara prinsip setuju dengan penggubalan rang undang-undang RUU berkaitan sumbangan politik. Justru ia akan cuba dibentangkan pada mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan usul jemaah menteri mengenai RUU diperhalusi. Kerangka perundangan kemudian dikemuka kepada Jawatankuasa Teknikal Memorandum Persefahaman, Transformasi dan Kestabilan Politik sebelum dibawa ke Parlimen. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, penggubalan akan turut mengambil kira pandangan pihak berkepentingan termasuk parti politik. Skop dasar RUU dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. 60% daripada hampir 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia Fasa 1 telah diluluskan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, mereka bakal menerima peranti masing-masing bulan ini. Tegas beliau, pengagihan peranti siswa perlu disegerakan. Sampai hampir 400,000 unit tu kita boleh buat available dalam tahun ini. Kalau ada jumlah melebihi itu, kerajaan kena buat satu ketetapan lain bermula dengan peruntukan tambahan. Perolehan juga mungkin perlu dibuat proses perolehan lagi. Jadi itu kita kira kemudian. Kita selesaikan dulu fasa 1 dan 2 mesti selesai dalam tempoh 90 hari. Yang fasa 1 yang telah buat permohonan fasa 1 kita cuba selesaikan pada bulan ini juga, bulan September, dan bulan Oktober kita akan terus roll out fasa 2 yang sedang dibuka sekarang untuk bulan Oktober dan November. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan 493 peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar Politeknik Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, baki 40% permohonan fasa 1 sedang diteliti, termasuk melibatkan kes rayuan bagi memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut. Peningkatan jaringan telekomunikasi dan kawalan keselamatan antara intipati sepanjang lawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa ke Sabah. Lawatan juga fokus terhadap usaha pendigitalan ekonomi dalam kalangan usahawan menerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI selain pelaksanaan program Jualan Murah Keluarga Malaysia. Lawatan 4 hari bermula 8 September dimulakan dengan kunjungan ke pantai timur Sabah di Tawau bagi menyempurnakan watikah pelantikan PEDI sebelum mengadakan lawatan ke 4 pos kawalan keselamatan di Semporna. Lawatan ke zon 6, perhatian juga akan tumpukan untuk membawa media, tim media untuk melihat operasi keselamatan di Sabah daripada sudut keselamatan di perairan Sabah perlu dipertingkatkan. Sejajar dengan usaha kerajaan akan terus mempertingkatkan tentang keselamatan di wilayah ataupun di zon Eskom. Pada masa yang sama, kita ingin memastikan bahawasanya rakyat Sabah dapat melihat secara dekat dan dapat mengetahui kesungguhan kerajaan untuk menjaga kedaulatan negara. Tan Sri Anwar turut menyantuni penduduk menerusi program Merdeka at Community Mabul sebelum berkunjung ke Pulau Bumbum bagi meninjau tapak menara telekomunikasi di Kampung Balimbang. Dalam jelajah Saya Digital Sembang Santai Keluarga Malaysia, beliau beramah mesra dengan usahawan platform ekonomi digital tempatan. Kita mahu lancarkan hatta jualan murah, kita buat jualan murah yang berasaskan kepada konsep digitalisation.
kerajaan dah buat rancangan jualan murah keluarga Malaysia. Sekarang kita adakan jualan murah keluarga Malaysia di dagang. Di mana kalau kita ada usahawan-usahawan nak masuk dalam platform e-commerce, ya, kadang-kadang mestilah kena ada latihan, kadang-kadang kena bayar fee dulu kepada Lazada, kepada Shopee dan sebagainya. Dan kadang-kadang platform e-dagang yang berkebekalan di luar negara. Mengakhiri lawatan ke negeri di bawah Bayu, Tan Sri Anwar berkesempatan meninjau pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia. Khusus buat keluarga yang mempunyai ahli keluarga mengidap demensia, Kementerian Kesihatan KKM akan menubuhkan satu jawatankuasa bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi permasalahan keluarga berkenaan. Melihat bagaimana kita dapat meningkatkan peruntukan supaya social care ataupun sokongan di peringkat komuniti dapat ditingkatkan bagi keluarga yang tak mampu. Di sini kita boleh belajar amalan daripada negara-negara lain, daripada UK, Australia dan sebagainya, di mana sistem social care mereka sangat-sangat maju. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Panduan Amalan Klinikal CPG, Pengurusan Demensia edisi ketiga dan Pengurusan Skizofrenia edisi kedua di Ibu Negara. Modul kursus integriti dan anti rasuah KIAR bagi pelajar pendidikan dan latihan vokasional TVET di 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS akan dilaksanakan serta-merta. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, ia usaha serius memerangi rasuah dengan memupuk prinsip tidak bertoleransi terhadap sebarang pelakuan rasuah terutama dalam kalangan pelajar dan graduan. Pelajar yang bertanggungjawab. Kita adakan peluang pekerjaan dan kita mencipta pekerjaan kepada mereka yang boleh bekerja untuk membangunkan negara secara ikhlas dan bekerja jujur dengan beramanah agar rakyat negara kita ini diterima baik oleh seluruh dunia, melihat jika sebut nama rakyat Malaysia, ini adalah golongan yang benci rasuah, benci salah guna kuasa dan sebagainya. Ini usaha yang kita akan buat secara serius. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutup ILKBS Career Fest Zon Tengah dinilai. Pada program itu, 1,200 peluang pekerjaan ditawarkan oleh 23 rakan kerjasama strategik IKLBS daripada pelbagai sektor kerjaya khas kepada belia. Sambutan Hari Malaysia 2022, 16 September 2022, Jumaat 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik masing-masing. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Kita bersua kembali. Sejak ditubuhkan pada 1986, Giat Mara berjaya melahirkan lebih 13,000 usahawan dan 40 daripadanya bergelar jutawan. Kadar kebolehpasaran pelajar lepasan Giat Mara juga adalah sangat tinggi. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 80% pelatih yang mengikuti kursus di Giat Mara berjaya mendapat pekerjaan, malah ada yang terlibat dalam bidang perniagaan. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, Giat Mara menjadi pilihan utama ramai pelajar lepasan sekolah. Ramai yang berminat untuk masuk ke Giat Mara kerana hasil daripada Giat Mara itu apabila mereka keluar, bukan saja mereka boleh bekerja tetapi boleh menjalankan perniagaan sendiri. Dan saya difahamkan kursus-kursus yang dibuat begitu banyak sejak daripada mula ditubuhkan, tak silap saya 400,000 lebih telah pun dilatih, dan ada tak silap saya ada 40 jutawan yang dilahirkan oleh Giat Mara. Jadi sebab itulah
kedatangan Giat Mara di sini amat dialu-alukan. Beliau berucap pada program Moh Ngetih dan Kampung Kumahir anjuran bersama Giat Mara di Kampung Kuala Teriang, Bera, Pahang. Setakat ini terdapat 232 cawangan Giat Mara di seluruh negara dengan pelbagai latihan kemahiran ditawarkan. Kerajaan akan membuat persediaan rapi untuk menghadapi fasa peralihan monsun Timur Laut November ini. Sehubungan itu, mesyuarat Jawatankuasa Bencana Nasional akan diadakan esok di pengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, mesyuarat turut disertai pengerusi bencana negeri-negeri bagi membincangkan cadangan serta persediaan awal. Kita kena pastikan di pelbagai peringkat sebab keberkesanan rescue system dia bermula di bawah PKOP itu. Bencana yang berlaku kat situ. Jadi kalau dia bersedia, kami hanya di peringkat atas tu is all about chain of command. Tapi yang bawah ni penting. Jadi kalau bawah tak berterabur, atas akan tersusul. Lebih 50,000 sukarelawan di peringkat komuniti terlatih juga sentiasa bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan bencana dan kecemasan. Beliau ditemui selepas merasmikan pecah tanah projek pembinaan Pejabat Negeri Pertahanan Awam Kelantan di Tunjong, Kota Baru. Perbadanan Prima Malaysia Prima menyasarkan untuk membina 100,000 unit rumah mampu milik di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di seluruh negara bagi menyahut aspirasi satu keluarga, satu rumah. Justru Prima kini giat mempromosikan kediaman mampu milik di seluruh negara, antaranya menerusi penganjuran Fiesta #Prima Kita yang julung kali diadakan di Kuantan, Pahang. Menurut Ketua Bahagian Hal Ehwal Korporat Perbadanan Prima Malaysia, Azlina Adnan, sehingga kini sebanyak 53,626 unit rumah mampu milik dibina membabitkan 63 projek di seluruh Malaysia. Sekarang ni di bawah rancangan Malaysia ke-12 kita ada kerajaan sebenarnya mensasarkan 500,000 unit rumah. Di bawah Prima sahaja kita mensasarkan 100,000 unit rumah dibina sepanjang RMK ke-12. Jadi setakat ni kita ada 63 projek di seluruh negara di mana 58,000 sedang dalam pembinaan yang adalah dalam beberapa kategori yang telah siap dan dalam perancangan dalam pembinaan. Beliau berkata demikian pada program Fiesta #Prima Kita yang berlangsung 9 hingga 11 September ini. Pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya perkongsian oleh institusi keuangan, acara sukan, saringan kesihatan, aktiviti kanak-kanak serta persembahan artis tempatan. Alhamdulillah, bahagia. Gembira lah. Puas hati. Memang seronok lah. Mungkin tak pernah fikir lah. Mana tahu Tuhan tunjuk mata dapat. Alhamdulillah lah. Prima kat strategic location lah. Dia kat UPM Gambang sana. And also the hargas, everything, the loan payments, everything. Also senang untuk dapat lah. Program tersebut dijangka akan menjelajah ke seluruh negeri mengikut zon bagi memberi peluang kepada rakyat, khususnya golongan belia, untuk memiliki kediaman mampu milik dan berkualiti. Universiti Utara Malaysia UUM mengambil inisiatif menghulurkan sumbangan kepada penoreh getah bagi meringankan beban kerana tidak dapat menoreh susulan hujan berterusan. 50 penerima dari Kampung Bukit Tembaga Utara, Kuala Nerang dibantu. Selain penoreh getah dan buruh kampung, sumbangan turut diberi kepada jemaah surau dan golongan asnaf. Merapatkan ukhuwah silaturahim di antara masyarakat, NGO dan Universiti Utara Malaysia ACT khususnya di dalam kita menyantuni masyarakat, menyantuni golongan tua, golongan muda yang semua ada yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan ukhuwah silaturahim ini akan terus berterusan dan merapatkan lagi hubungan kita sesama makhluk, sesama masyarakat.
Sedikit perkembangan luar negara. Upacara pengebumian negara Ratu Elizabeth II akan diadakan di Westminster Abbey pada 19 September ini. Istana Buckingham dalam satu kenyataan berkata sebelum upacara pengebumian negara, jasad baginda akan ditempatkan di Westminster Hall selama 4 hari bagi membolehkan orang ramai memberi penghormatan terakhir. Pada 13 September ini, keranda ratu akan dibawa ke London menggunakan pesawat tentera udara diraja. Keranda berkenaan kini berada di Istana Balmoral, Scotland sebelum dibawa ke Istana Holyrood House, Edinburgh. Keranda kemudiannya akan dibawa berarak menuju ke Westminster Hall yang bakal disertai Raja Britain dan kerabat diraja. Jasad baginda akan disemadikan bersebelahan makam suaminya, mendiang Putera Philips. Di Indonesia, lebih 200 penduduk dipindahkan di kawasan tanah lebih tinggi berikutan gempa berukuran 6.1 pada skala Richter menggegarkan kepulauan barat negara itu. Menurut Agensi Pengawalan Bencana Indonesia, gempa tersebut menyebabkan kerosakan harta benda. Gempa di Kepulauan Mentawai Barat, Sumatera melanda pada kedalaman 27 km dan disusuli dengan sebuah gempa lagi yang berukuran 5.3 pada skala Richter di kawasan sama. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Agensi bencana tersebut memaklumkan gempa turut menyebabkan seorang mangsa cedera di kepala akibat ditimpa kayu. Sementara itu, sebuah sekolah dan pusat kesihatan antara infrastruktur terjejas dan mengalami kerosakan. Ini pula nahas berdarah yang mengorban 18 penumpang bas di utara Meksiko. Kesemua mangsa maut akibat rentung selepas bas yang dinaiki berlanggar dengan sebuah lori minyak sebelum kenderaan berkenaan meletup. Pihak berkuasa memaklumkan bas tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan dari Hidalgo di tengah Meksiko ke Monterrey. Impak kuat pelanggaran menyebabkan lori minyak berkenaan meletup dan membunuh 18 penumpang bas. Punca tragedi tersebut masih dalam siasatan. Kita beralih ke segmen sukan. Skuad bawah 19 tahun kebangsaan bakal menggalas misi penting dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun di Mongolia dengan sasaran melepasi peringkat kumpulan. Keyakinan itu diluahkan Ketua Jurulatihnya Hassan Sazali Muhammad Waras yang mengakui kesemua 23 pemainnya kini sudah bersedia sepenuhnya berdepan cabaran tersebut. Menurutnya, keserasian di antara semua pemain telah menunjukkan peningkatan sejak menjalani 3 perlawanan persahabatan dalam kejohanan jemputan di Vietnam baru-baru ini. Perancangan adalah untuk mendapatkan 2 kemenangan di perlawanan di peringkat awal, perlawanan menentang Mongolia dan juga Sri Lanka, dan kita berusaha untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 1 mata daripada Korea Selatan. Daripada kejohanan yang kita bawa ke jemputan Vietnam baru-baru ini, so saya nampak ada kekuatan daripada 2 kejohanan yang kita lalui ini untuk kita bawa pemain tersebut ke kelayakan AFC ini. Beliau ditemui ketika pelepasan skuad bawah 19 tahun negara ke Mongolia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam tadi. Dalam kempen tersebut, Malaysia yang diundi dalam kumpulan E akan memulakan cabaran menentang tuan rumah Mongolia Rabu ini, Sri Lanka pada Jumaat dan Korea Selatan pada Ahad. Skuad bawah 19 negara sebelum ini berjaya muncul juara Piala AFF bawah 19 2022 di Indonesia dengan menewaskan Laos 2-0 di pentas final.
Persatuan Badminton Malaysia BAM akan memperhalusi beberapa perkara terlebih dahulu sebelum membuka pintu kepada pemain profesional berlatih di Akademi Badminton Malaysia ABM. Setiausaha Agungnya Datuk Kenny Goh berkata ini kerana BAM perlu meneliti perkara tersebut dengan rapi sebelum mengadakan pertemuan bersama jurulatih dan pemain berkenaan. Kenny memberitahu ketika ini BAM masih memerlukan masa untuk melakukan kajian terperinci supaya ia relevan dengan perkembangan semasa dalam arena badminton tanah air. Sekiranya perancangan itu dilihat mampu memberi impak positif, BAM akan memulakan perbincangan dengan mana-mana jurulatih dan pemain yang berminat. Pada Ogos lepas, BAM memaklumkan bakal membuka pintu bagi pemain profesional berlatih bersama di BAM sebagai antara usaha meningkatkan lagi tahap permainan pemain di bawah naungan mereka. Dalam perkembangan lain, Pengarah Pembangunan Remaja Datuk Misbun Siddiq digesa mencari jalan mempertingkatkan prestasi pemain muda sebelum kejohanan remaja dunia berlangsung di Sepanyol dari 24 hingga 30 Oktober depan. Ia susulan tiada wakil negara layak ke final dalam siri antarabangsa remaja Malaysia 2022 yang sedang berlangsung ketika ini. Pemain wanita nombor 1 dunia Iga Swiatek menjuarai gelaran tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan Ons Jabeur dari Tunisia straight sets di pentas final. Ia kejayaan sulung Swiatek dalam kejohanan ini dan juga gelaran Grand Slam ketiga dalam kerjanya. Swiatek dari Poland itu menang mudah 6-2 di set pertama. Dia bagaimanapun dipaksa bekerja keras untuk mengatasi kebangkitan Jabeur di set kedua sebelum menang menerusi tie break 7-6. Ini kejuaraan Grand yang menjulang gelaran wanita di terbuka Amerika Syarikat. Saingan berbasikal jelajah Sepanyol, pelumba Belgium Remco Evenepoel semakin hampir merangkul kejuaraan sulung dalam jelajah ini selepas berjaya mengekalkan kedudukan pendahulu keseluruhan menjelang saingan terakhir awal pagi ini. Bagaimanapun, perlumbaan peringkat ke-20 yang berlangsung semalam itu dimenangi juara Olimpik Richard Carapaz. Ketika ini, Evenepoel yang berlumba buat pasukan Quickstep Alpha Vinyl memiliki kelebihan lebih 2 minit ke atas Enric Mas yang menamatkan perlumbaan semalam di tempat kelima. Saingan sejauh 181 km itu menyaksikan pertarungan sengit di antara Carapaz dan Sergio Higuita. Bagaimanapun, pelumba Ecuador itu berjaya meninggalkan Higuita selepas melakukan pecutan solo ketika baki 7 km ke garisan penamat. Higuita terpaksa berpuas hati di tempat kedua manakala Juan Ayuso dari pasukan UAE Team Emirates di tempat ketiga. Saingan jelajah Sepanyol yang berlangsung selama 3 minggu akan berakhir pada peringkat ke-21 malam ini melibatkan laluan sejauh 96.7 km dari Las Rozas ke Madrid. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.